ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan jawatan kuasa masjid yang saya hormati, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada pagi ini kita dapat meneruskan pesta ibadah kita di bulan yang barakah ini, dan kita mengharapkan agar Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar yang menjanjikan taubahnya kita beramal 1000 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat petua Imam Ghazali dalam memburu Lailatul Qadar ini, tuan-tuan, dia ada beberapa metodologi. Dia kata dia berpandukan kepada permulaan puasa ataupun permulaan Ramadan, tuan-tuan. Jika Ramadan tu dia jatuh pada hari Ahad ataupun hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya adalah pada malam yang ke-29. Dan jika Ramadan jatuh pada hari Isnin, Lailatul Qadar adalah pada malam ke-21. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumaat, maka Lailatul Qadarnya adalah malam 27. Dan jika awal Ramadannya pada hari Khamis, kita Ramadan awalnya hari Khamis kan, maka Lailatul Qadarnya adalah malam yang ke-25. Maknanya malam tadilah. Ni kalau ikut kalau ikut petua Imam Ghazali. Dan jika Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya adalah pada malam yang ke-23. Tapi itu jangkaan ataupun petua Imam Ghazali, tuan-tuan. Namun ketetapan yang pastinya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengisi baki-baki malam yang berada ni. Mudah-mudahan insya-Allah Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar tersebut, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita juga mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sepatutnya pagi ni jadual kuliah saya dekat Sungai Masin, tuan-tuan, Batang Kali. Jadi saya cancel semalam sebab imam tak terkejar kan, pukul 5 nak pergi Batang Kali. Jadi cadang nak rehatlah pagi ni. Tiba-tiba pukul 2.30 pagi buka handphone, tengok ada mesej daripada Nik yang kena kuliah subuh pagi ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahanlah apa saja yang akan saya sampaikan ini ada memberi manfaat untuk saya sendiri terutamanya dan kita semua. Pada pagi ini, tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada kita semua berkaitan tentang Al-Quran, tuan-tuan. Dan kita maklumkan Ramadan ni di samping dia bulan puasa, dia bulan pengampunan, dia bulan doa makbul, dan banyak lagi lah kelebihannya. Di antaranya dia adalah Syahrul Quran, bulan Quran.
Ini berdasarkan firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit saya imbas sejarah sebagai ulangan pada pagi ini tuan-tuan. Sebagaimana yang kita maklum, Al-Quran pertama kali diturunkan yakni ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Dan masa ni sebagian ulama mengatakan adalah tarikhnya adalah 17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Ogos tahun 610 Masehi. Ketika ini umur Nabi SAW adalah 40 tahun. Dan kita maklum sejarahnya, apabila Rasulullah SAW beruzlah di Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan memeluk baginda Rasulullah dengan pelukan yang kuat. Lantas malaikat Jibril mengatakan perkataan Iqra, bacalah. Apa jawab Nabi Muhammad? Ma ana biqari, saya tak boleh membaca. Jibril ulang lagi, Iqra, ma ana biqari, saya tak boleh membaca. Jibril kata lagi, Iqra, ma ana biqari, saya tak boleh membaca. Akhirnya malaikat Jibril mengajarkan 5 ayat daripada surah Al-Alaq, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Kemudian di samping itu tuan-tuan, cara Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, setidak-tidaknya ada 4 cara tuan-tuan. Ada empat cara. Cara yang pertama, di mana malaikat Jibril dikatakan memasukkan wahyu ke dalam hati baginda Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah SAW merasakan bahawasanya wahyu itu telah ada sahaja di dalam hati baginda Rasulullah SAW. Ini cara yang paling mudah, wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Itu cara pertama. Cara yang kedua tuan-tuan, malaikat Jibril menampakkan dirinya sebagai seorang laki-laki dan mengucapkan kata-kata di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya malaikat-malaikat ni dia boleh menyerupai tuan-tuan. Boleh menyerupai. Jadi malaikat Jibril ni biasanya apabila menemui Nabi, dia menyerupai seorang sahabat Nabi yang handsome. Nama sahabatnya adalah Diyah Al-Qalbi. Diyah Al-Qalbi. Malaikat Jibril selalu menyerupai malaikat sahabat yang bernama Diyah Al-Qalbi. WKW 6554, kancil lampu kereta tak ditutup. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu cara yang kedua di mana malaikat Jibril dia datang menyerupai seorang laki-laki. Dan malaikat maut pun kadang-kadang datang menyerupai laki-laki tu kan. Jadi kalau sebelah kanan kiri tuan-tuan tak kenal, mungkin malaikat maut tu kan. Mungkin lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam riwayat tuan-tuan, Dr. Ain Al-Abdullah Al-Qarni tulis kitab buku yang bertajuk Malam Pertama di Dalam Kubur. Malam Pertama di Alam Kubur. Di situ diceritakan tuan-tuan, sekejap cerita ni, di mana disebutkan dalam riwayat ini Nabi Daud tuan-tuan. Nabi Daud ni kan dia menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, Nabi Daud ni dia melantik seorang menteri. Nama menterinya adalah Jalil Al-Qadri. Jalil Al-Qadri. Setelah Nabi Daud meninggal dunia, maka jawatan raja diambil alih oleh anak dia. Siapa yang nama anak dia? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman naik tahta menjadi raja.
Ketika Nabi Sulaiman menjadi raja, tuan-tuan, dia lantik balik Jalil Qadri ni untuk menjadi menteri, salah seorang daripada menterinya. Maknanya bapa jadi raja, dia jadi menteri, anak jadi raja pun dia jadi menteri. Satu hari, tuan-tuan, ketika Nabi Sulaiman bersama dengan menteri-menterinya bermusyawarah dalam satu dewan, tiba-tiba pintu dewan tu diketuk. Ada seorang laki-laki masuk. Kemudian lelaki ini dia membisikkan sesuatu kepada Nabi Sulaiman. Pada masa yang sama, lelaki ini melihat Jalil Al-Qadri, menteri Sulaiman, Nabi Sulaiman itu dengan sorotan mata yang tajam, menyebabkan Jalil Al-Qadri ini ketakutan yang amat sangat. Maka tak lama kemudian lelaki yang masuk tadi keluar. Maka Jalil Al-Qadri bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapa lelaki yang baru sekejap masuk dan keluar tu?" Maka Nabi Sulaiman kata, "Yang sekejap masuk dan keluar tu itu malaikat maut," kata Nabi Sulaiman. Ketika itulah tuan-tuan, Jalil Qadri ini ketakutan, menggigil, ketakutan tak tentu arah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab malaikat maut tadi memandang wajahnya dengan sorotan yang tajam. Dia menangis, tak tentu arah dah Jalil Qadri. Dia takut dengan malaikat maut ni. Akhirnya dia kata, "Wahai Nabi Sulaiman, saya nak lari daripada malaikat maut. Tolonglah arahkan angin." Kan Nabi Sulaiman boleh mengarahkan angin, tuan-tuan. "Tolong arahkan angin untuk bawa aku ke negeri yang jauh." Nak lari daripada malaikat maut. Nabi Sulaiman tanya, "Kau nak pergi mana?" "Kalau boleh hantar aku pergi India sana." Sebab pusat pemerintahan Nabi Sulaiman di Palestin, kan, tuan-tuan. Dia minta dihantar ke India. Dia kalau mengendarai angin, tuan-tuan, pada zaman Nabi Sulaiman ni, kalau pagi macam tu berangkat daripada Palestin, lebih kurang lepas zuhur macam tu sampailah di India, tuan. Okey, jadi berangkatlah Nabi Sulaiman arahkan angin untuk terbangkan Jalil Qadri pergi ke India. Besoknya, tuan-tuan, malaikat maut datang lagi berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Maka malaikat maut, Nabi Sulaiman tanya, "Wahai malaikat maut, semalam awak masuk ketika kita orang mesyuarat, kenapa awak panjang lain macam je kepada salah seorang daripada menteri aku tu?" Kata Nabi Sulaiman tanya kepada malaikat maut, sehingga dia ketakutan, dia menangis tak tentu arah, kata Nabi Sulaiman. "Aku pelik, wahai Nabi Allah," kata malaikat maut. "Dalam senarai catatan aku," dia kata, "Allah perintahkan aku untuk cabut nyawanya di India selepas zuhur. Tapi yang peliknya aku tengok ni, kenapa dia masih musyawarat ada bersama kau pada pagi ni? Bila dia nak pergi sana pula?" Dia kata, "Jadi apa yang kau buat?" "Aku pun pergi je lah," dia kata. "Aku pergi-pergi, tiba-tiba dia dah tunggu aku dekat sana." Jadi perginya Jalil Qadri tadi ke India, tuan-tuan, minta dihantar tu nak menunjukkan tempat nyawanya itu dicabut adalah di India. Ini benarlah dalam Al-Quran sebut, apabila kematian itu sampai, kamu lari ke mana pun, dia pasti akan mendatangi kamu. Ada sikit, tuan-tuan, berkaitan tentang malaikat maut yang boleh menyerupai laki-laki tadi. Okay. Itu cara yang kedua, tuan-tuan, ya. Malaikat Jibril datang dalam keadaan menyerupai laki-laki. Yang ketiga, tuan-tuan, wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berat yang Rasulullah SAW menerimanya, yakni Rasulullah mendengar bunyi lonceng yang amat kuat. Ini cara begini dikatakan amat berat, sehingga dikatakan apabila dalam keadaan cuaca sejuk, dalam cuaca yang teramat dingin, Rasulullah SAW dikatakan bermandi peluh juga, berpeluh Nabi SAW, kerana nak menggambarkan beratnya wahyu itu turun kepada. Bahkan ketika Rasulullah berada di atas unta, tuan-tuan, unta tu boleh terduduk, tuan-tuan, kerana beratnya menerima wahyu dalam bentuk bunyi lonceng. 3. Dan cara yang keempat, tuan-tuan, wahyu turun, malaikat Jibril turun kepada Nabi dengan membawa wahyu, dengan menampakkan wujud wajahnya yang asli. Dia tak tahu, tuan-tuan, macam mana dia punya sayapnya berpuluh beratus, tuan-tuan. Dikatakan satu sayap aja boleh cover timur dan barat, tuan-tuan, malaikat Jibril. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran, kan, surah An-Najm, di mana Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril di kala yang lain ketika peristiwa Mi'raj, semasa Rasulullah berada di
di Sidratul Muntaha, tuan-tuan. Itu cara yang keempat. Maknanya malaikat Jibril datang menemui Nabi dalam bentuknya yang asli untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian di samping itu, tuan-tuan, Al-Quran ini diturunkan dalam dua periode. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Periode Mekah dinamakan Makkiyah, periode Madinah dinamakan Madaniyah. Okey. Dan dalam periode Mekah ni, tuan-tuan, dia punya ciri-ciri ayatnya biasanya pendek-pendek. Dan isinya adalah berkaitan tentang akidah dan tauhid. Dan kebanyakan permulaan surahnya bermula daripada perkataan ya ayyuhan nas. Itu ayat yang turun di Mekah. Sementara ayat yang turun di Madinah, ayatnya adalah berkaitan tentang syariat, tentang syariat, tentang muamalat, tentang ibadah dan sebagainya. Dan ayatnya panjang-panjang. Dan sebahagian besarnya ayatnya bermula dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Itu ciri ayat Madaniyah, tuan-tuan. Okey. Kemudian di samping itu, tuan-tuan, Al-Quran ni dia mukjizat. Dia adalah mukjizat. Mukjizat ni, tuan-tuan, dia berasal daripada perkataan i'jaz. I'jaz memberi makna kepada melemahkan, tuan-tuan. Itu makanya, tuan-tuan, Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa, tongkat, kan? Itu makanya tongkat Nabi Musa apabila dia campak, dia menjadi ular yang besar. Dan ular tersebut membaham ular-ular ahli sihir Fir'aun. Itu nak menunjukkan mukjizat tu dia boleh melemahkan lawannya. Dan Rasulullah SAW, tuan-tuan, di samping Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Di samping itu ada mukjizat-mukjizat yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, kan, mukjizat daripada celah-celah jari jemari Nabi SAW ni boleh mengeluarkan air, tuan-tuan. Sehingga orang boleh minum dan boleh berwuduk daripada air yang keluar daripada celah jari jemari Nabi. Dan mukjizat Nabi juga, Rasulullah SAW pernah membelah bulan. Bulan tu pernah terbelah, tuan-tuan. Ini atas cabaran orang-orang kafir Quraisy. Wahai Muhammad, kalau kau ni Nabi, kau cuba belah bulan. Maka Rasulullah boleh membelah bulan. Ini berdasarkan orang-orang yang mengkaji tentang bulan ni, tuan-tuan. Dia kata bulan sekarang, dia kata bentuk yang sekarang, dia kata ni menunjukkan bulan ni satu ketika pernah berlaku, pernah terbelah, tuan-tuan. Maknanya ada bekas terbelahnya bulan tu suatu ketika dahulu. Dan mukjizat Nabi yang lain, tuan-tuan, apa dia? Di mana makanan yang sedikit apabila disenduk oleh Nabi, dan makan itu boleh makan ramai orang. Ini sebagai contoh, tuan-tuan, dalam satu peperangan namanya Perang Khandaq. Perang Khandaq, Perang Ahzab, tuan-tuan. Di mana kalau ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabat ni, dia melihat Rasulullah SAW dalam keadaan perut keroncong, dalam perut lapar, sahabat-sahabat juga. Kemudian kerja kuat pula menggali parit, memecah batu, tuan-tuan. Maka sahabat ni, tuan-tuan, dia balik ke rumah. Balik ke rumah, didapati di rumahnya ada seekor anak kambing dan ada sedikit tepung. Maka dia pun sembelih kambing tu, dimasak. Kemudian dia suruh isteri dia membuat roti daripada tepung yang ada. Kemudian setelah masak, dia pun jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia kata, saya berhajat untuk menjamu engkau dengan para sahabat, dengan 2-3 orang sahabat yang lain. Saya dah masak tadi, ada rumah saya ada sembelih anak kambing. Jadi apabila dapat undangan begitu, tuan-tuan, Rasulullah SAW pun istihar kepada sahabat-sahabat semua. Pucat muka sahabat ni, tuan-tuan. Anak kambing je, tuan-tuan. Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabat, kita dapat undangan makan daripada sahabat kita ni, jom kita ramai-ramai pergi rumah dia. Abu tak pucat, tuan-tuan, anak kambing je. Maka Rasulullah pesan kepada sahabat ni, dia kata, Rasulullah kata, biar makanan tu di tempatnya, nanti biar aku yang menyenduknya, yang menyediakannya. Jadi, tuan-tuan, maka Rasulullah sampai, Rasulullah pun ambil roti, letak daging kambing tu di atas roti. Masuk 10 orang, kata Nabi. Dia masuk 10 orang, makan 10 orang, kenyang, masuk, keluar. Makan 10 orang, masuk 10. Akhirnya semua dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu berapa orang? 1000 lebih orang, tuan-tuan. 1000 lebih orang. Hanya seekor anak kambing, tuan-tuan.
Bahkan dikatakan seolah-olah makanan itu tidak berkurang, tuan-tuan. Rasulullah kata, baki ini kamu makanlah bersama dengan ahli keluargamu dan jangan lupa bagi jiran tetanggamu, kata Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ini nak menggambarkan bahawasanya mukjizat Nabi SAW adalah makanan yang sedikit boleh jadi, dan banyak lagi yang lain. Dan kita maklum mukjizat yang terbesar adalah ni Al-Quran, tuan-tuan. Okey. Kemudian di samping itu, tuan, keistimewaan Al-Quran ini, yang pertama dia terpelihara keasliannya. Ini ada jaminan terus daripada Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ayat, tuan-tuan, di mana aku turunkan Al-Quran, Allah kata aku sendiri yang memeliharanya. Walaupun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, ada orang yang mendakwa diri Nabi juga. Dan mendakwa diri Nabi dan mendakwa dia pun dapat wahyu. Itu makanya, tuan-tuan, terutama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah terpaksa menghadapi 3 kelompok yang Abu Bakar mengisytiharkan perang kepada 3 kelompok ni. Kelompok yang pertama adalah orang yang mendakwa diri Nabi, yakni Nabi palsu. Yang kedua, orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga adalah orang yang murtad. Dia Abu Bakar As-Siddiq mengisytiharkan perang. Jadi pada zaman Nabi, ada Nabi masih hidup lagi, tuan-tuan, yang dia dakwa diri sebagai Nabi. Sekarang ni pun ada juga yang dakwa diri Nabi, tuan-tuan. Nabi Melayu Nusantara, Abdul Qahar namanya. Yang pelik tu ada pula pengikutnya. Kalau Indonesia lagi ramai, tuan-tuan, Nabi palsu ni. Ada yang mengaku Jibril pun ada. Ada seorang wanita bernama Lia Eden, ada yang mengaku dia Jibril, tuan-tuan. Allahu a'lam. Yang peliknya ramai pula pengikutnya, tuan-tuan. Okey. Jadi, tuan-tuan, pada zaman Nabi ni ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kazzab. Dia mendakwa diri sebagai Nabi, dan dia kata dia pun menerima wahyu. Saya bacakan satu wahyu yang diterima oleh Musailamah pembohong ni, tuan-tuan. Wahyu yang berbunyi, ya wabar, innaka uzunani wassadar wasairuka hafrun naqar. Itu di antara wahyu yang diterima oleh Musailamah Al-Kadzab. Apa maknanya? Wahai Arnab, wahai rabbit, engkau punya 2 dada yang menonjol dan 2 telinga, dan di sekitar kamu ada lubang-lubang yang baru digali. Itu dia terbentuk wahyu yang diterima oleh seorang yang mengaku Nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Okey. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, keistimewaan Al-Quran ini, dia boleh dihafal oleh ramai manusia. Tuan-tuan tengok kitab-kitab agama yang lain, tuan-tuan, setengahnya umatnya tak boleh baca pun. Dia hanya dibaca oleh kalangan padri, oleh sami-sami dia saja. Tapi Al-Quran, tuan-tuan, boleh dihafal oleh ramai orang. Langkah baiknya, tuan-tuan, kalau dalam keluarga kita kan, kalau tak ada anak cucu lah, tuan-tuan, setidak-tidaknya ada seorang yang hafaz Quran, tuan-tuan. Sebab dia boleh bantu ahli keluarga nanti di akhirat, tuan-tuan, kalau anak kita yang menghafaz Quran. Okay. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, Al-Quran sesuai dengan sains moden. Itu dah pastilah, tuan-tuan. Sebab apa yang disebutkan oleh Al-Quran pada 400 tahun yang lepas terbukti apabila dikaji oleh orang-orang saintis pada ketika ini. Ini bukan Quran, tuan-tuan, tapi hadis. Ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, yang telah terbukti dia punya kebenarannya, iaitu berkaitan tentang ayat minas sulbi wat tara'ib. Maknanya manusia ini diciptakan, terpancar dari air mani itu daripada tulang sulbi. Daripada tulang sulbi, maknanya tulang yang ada dekat tongkeng kita ni. Jadi daripada itu kita dipancarkan air mani, dan apabila kita mati, tuan-tuan, daripada tulang itu juga kita nanti akan dihidupkan semula. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW, kan? Ni kalau tak silap saya, tuan-tuan, tulang tongkeng yang bengkok dekat belakang kita, istilah anatominya disebutkan dengan kokcik. Kalau betul lah, kalau tak silap saya, tuan, kokcik nama istilahnya. Jadi tulang ni dia tak hancur, tuan-tuan. Tulang ni tak hancur.
Maknanya kita mati cara macam mana pun kita mati baham harimau ke apa semua tuan, tulang tu tak hancur. Mati dibaham apa, dimakan ikan jos ke, tak, dia tulang tu tak hancur. Dia tak hancur. Itu makanya di dalam apa, di dalam surah Zalzalah kan, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang oleh Allah dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqala, dan Allah akan hamburkan apa yang ada dalam perut bumi. Yang dihamburkan tu termasuk tuan-tuan tulang sulbi tadi yang telah mati semenjak Nabi Adam dahulu. Jadi apabila tulang tu telah berada di permukaan di mahsyar nanti, maka disebutkan dalam riwayat Allah turunkan air daripada langit, dan air tu agak pekat dikatakan. Daripada tulang itulah manusia akan dihidupkan semula nanti di mahsyar kelak. Dan itu tuan-tuan telah dibuat kajian di Jerman tuan-tuan. Ada saya baca satu artikel di mana dia kata dia ambil tulang sulbi ni, dia orang bakar tuan-tuan, dia orang bakar, diketuhar jadi angus, jadi arang macam tu, kemudian dia orang blend, dikisar halus jadi debu, ditengok dengan kaca pembesar tuan-tuan, didapati ada pergerakan di dalam debu yang berasal daripada tulang sulbi tadi. Ini nak menunjukkan tuan-tuan, benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dari situ manusia dipancarkan air mani, dan kemudian daripada situ manusia akan dihidupkan kembali nanti, yakni tulang sulbi. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, di samping itu keistimewaan Al-Quran ni segi gaya bahasa dia tuan-tuan. Segi gaya bahasanya, maknanya kalau kita kata pantun, dia ada pantun. Kalau kita gurindam, ada gurindam. Ini untuk mencabar tuan-tuan, sebab pada masa Al-Quran ini diturunkan, ketika itu orang-orang kafir Quraisy mendambakan lantunan syair, lantunan syair. Tapi apabila turun Al-Quran ini tuan, dia punya syair kesustraannya begitu tinggi. Kalau kita cerita pantun kan tuan-tuan, ada pantun Melayu, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan digandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Tuan-tuan baca surah Al-Ikhlas tuan-tuan, macam pantun juga bunyi dia kan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan macam pantun juga tuan-tuan kan. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian di segi perkataan, contohnya perkataan karim yang banyak kita dapati di dalam Al-Quran tuan-tuan. Perkataan karim ni memberi makna kepada mulia kan. Bagi orang-orang Arab tuan-tuan, karim menurut mereka apabila seorang itu memiliki anak lelaki yang ramai. Itu mulia. Dan itu makanya kan kalau dalam Al-Quran pun disebut, kalau lahir anak perempuan, isteri dia melahirkan anak perempuan, berubah merah pada muka mereka, sehingga akhirnya sama ada nak dikuburkan hidup-hidup atau membiarkan anak perempuan tadi dibesarkan dalam keadaan menanggung malu. Jadi bagi mereka karim tu, mulia tu adalah apabila memiliki anak lelaki yang ramai. Namun bagi kita tuan-tuan, bagi Al-Quran, karim disebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalangan kamu adalah orang yang tinggi takwanya. Ini perkataan sama tuan-tuan, tapi bagi mereka dia punya makna berbeza. Itu di segi bahasanya tuan-tuan. Okey. Kemudian di samping itu tuan-tuan, Al-Quran juga disebutkan sebagai obat, sebagai penawar. Ini dalam saya selalu baca surah ni apabila sembahyang tahajud tuan-tuan. Allah sebut wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dia penawar apa? Terutama penawar penyakit hati tuan-tuan. Penyakit kalau kita gundah gulana, rasa risau, rasa tak menentu, tuan-tuan baca Quran, pasti akan datang ketenangan. Jadi di rumah kita tu kena selalu dilaungkan, dibunyikan Al-Quran tuan-tuan. Sebab kata Nabi SAW, rumah yang tak dibacakan Al-Quran dan tidak ada orang yang sujud di dalamnya, jadilah rumah itu bagaikan tanah perkuburan. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ni adalah masa kesempatan untuk kita dampingi, untuk kita banyak membaca Al-Quran tuan-tuan. Kalau kita tengok sejarah Imam Syafi'i tuan-tuan, Imam Syafi'i ni kalau bulan Ramadan tuan-tuan, dia baca Quran satu siang sekali khatam,
malam sekali khatam. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Berapa kali khatam? Kalau 30 hari sebanyak 60 kali khatam. Imam Syafi'i, tuan-tuan. Jadi kita ni pengikut Imam Syafi'i kan, setidak-tidaknya dapat 3 kali khatam pun dah okey dah, tuan-tuan. Okey. Kemudian tuan-tuan, Quran ini Uthman bin Affan kata. Uthman bin Affan, kalau seandainya orang itu memiliki hati yang bersih, kata Uthman bin Affan, maka orang tersebut tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kalau hati kita bersih, dia kata, kita tak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Maka kata Uthman bin Affan, dia kata, hari yang paling aku benci dalam hidup aku, hari yang paling aku menyampah dalam hidup aku, kata Uthman bin Affan, di mana hari tersebut aku tidak membaca Al-Quran. Itu kata Uthman bin Affan, tuan-tuan. Itu makanya Uthman bin Affan ni, tuan-tuan, dia mati pun, dia mati tengah baca Quran. Tengah baca Quran. Kan kita maklum, Uthman bin Affan, dia meninggal dunia, dia sedang baca Quran dan dalam keadaan dia berpuasa. Apabila rumahnya dikepung oleh pemberontak, kemudian pemberontak pecah rumah dia, kemudian bunuh dia, sehingga mushaf Al-Quran yang dibaca tu, tuan-tuan, menyebabkan basah dengan darah Uthman bin Affan. Ini benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, cara hidup akan menentukan cara mati. Maknanya kalau kita banyak sujud kan, tuan-tuan, insya-Allah kita mati semasa kita sujud. Kalau orang yang banyak baca Quran, dia akan mati ketika dia membaca Quran, tuan-tuan. Dan orang yang banyak sujud, dia mati ketika sujud. Contohnya, tuan-tuan, Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam, maknanya cicit kepada Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Zubair bin Awam ni kan isterinya adalah Asma binti Abu Bakar. Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam ni, tuan, ketika dia dah dalam keadaan pengsan, dah dalam keadaan sakratul maut, tuan-tuan. Rumah dia tak jauh daripada masjid, daripada surau. Dalam keadaan dia dah pengsan ini, dalam keadaan sekarah, tuan-tuan, dia terdengar azan di masjid, dia terjaga, tuan-tuan. Dia terbangun daripada pengsannya. Kemudian dia boleh kata kepada anak dia, kepada cucu dia, wahai anakku, dia kata, wahai cucuku, tolonglah papa ayah, papa datuk pergi ke masjid. Lalu anak dia kata, cucu dia kata, abah, datuk, kata cucu, dalam keadaan macam ni pun nak pergi masjid juga? Ya, dia kata, sebab saya mendengar suara azan dilaungkan, maka saya kena menjawab azan tersebut. Maknanya, tuan-tuan, menjawab azan ni bukan sahaja bila sebut hayya 'alas solah kita sebut la haula wala quwwata illa billahil azim, tuan-tuan. Maknanya jawab azan tu kita kena berada tempat di mana azan tu dilaungkan untuk solat berjamaah. Jadi akhirnya, tuan-tuan, anak dia, cucu dia pun papah dia bawa pergi masjid. Dia ikut sembahyang berjamaah, tuan-tuan. Pada rakaat yang terakhir tu dia sujud, tak bangun dah. Dan dia mati ketika sujud. Itu maknanya cara hidup akan menentukan cara mati. Dia banyak sujud, dia mati ketika sujud. Orang yang banyak baca Quran, dia mati masa baca Quran. Orang yang banyak puasa, dia mati ketika dia berpuasa. Tapi sebaliknya kan, tuan-tuan, orang yang banyak pergi karaoke, orang yang banyak pergi disko, mati dekat disko, tuan. Macam tu. Orang yang banyak cekik ke darah arak, mati tengah minum arak. Macam-macam lah, tuan-tuan. Bahkan, tuan-tuan, ini kisah benar saya nak ceritakan pada tuan-tuan. Ada seorang muslimat dah, saya pernah kendalikan satu program satu ketika dahulu. Dia jumpa dengan saya. Dia cerita pasal suami dia. Ustaz, suami saya meninggal lah, dia kata. Tu dia ceritalah, tuan-tuan. Ustaz, masa suami saya meninggal tu dia mati mengejut, dia kata. Dia serangan jantung, dia kata. Dan suami saya, Ustaz, ni saya nak cerita ni supaya iktibar lah, Ustaz, dia kata. Masa dia meninggal tu, dia meninggal di atas pangkuan saya, dia kata. Saya tengok masa tu, saya kata dia, saya pun ajarlah, Ustaz, dia kata. Saya bisikkan di telinganya, mengucap, bang, la ilaha illallah. Apabila saya sebut la ilaha illallah, Ustaz, dekat telinga kanan dia pusing. Dia pusing, seolah dia tak nak dengar. Saya pun bisik pula dekat telinga kiri dia, bang, sebut bang, la ilaha. Dia pun pusing lagi. Dia pusing. Dia tak mau dengar apa yang saya ajar. Kata isteri dia, Ustaz tahu tak apa kalimat terakhir yang suami saya sebut sebelum nafasnya keluar, rohnya keluar daripada jasadnya? Dia sebut apa, puan? Dia sebut Allah. Ustaz, saya pun malu nak cakap ni, Ustaz, tapi untuk intibar, Ustaz,
dia sebut 4, 2, 5, 1. 4, 2, 5, 1. 4, 2, 5, 1. Roh dia keluar dalam keadaan 4, 2, 5, 1. Tuan tahu dia sebut apa? Dia sebut nombor ekor. Dia sebut. Tuan-tuan jangan catat pula nombor ni, satu hal lagi. Cara hidup akan menentukan cara mati. Hari-hari dah beli nombor ekor, tuan-tuan. Orang beli nombor ekor ni, dia candu, tuan. Allah. Dia sebut kalimat tu. Allahu Akbar. Kan sama kalau saya boleh contohkan macam ni kan, tuan-tuan. Kita kan jalan-jalan kerana kalimah syahadah, kalimah baik-baik ni kita selalu sebut kan, kita selalu zikir subhanallah, astagfirullah dan sebagainya. Kan kalau tuan-tuan kita jalan-jalan kita tersepak batu. Tuan-tuan sebut apa? Astagfirullah kan? Automatik keluar daripada mulut kita Allahu Akbar kan? Sebab benda tu memang dah sebati dalam hidup dia. Tapi tak jarang orang tuan-tuan jalan-jalan tersepak batu, dia sebut barang sulit mak dia kan? Dia jalan-jalan sebut benda sulit mak dia tu, sebut dia. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab benda tu dah sebati dalam hidup dia. Hari-hari duk maki orang, hari-hari duk mencarut tu. Jalan sebut benda tu. Nak mati pun macam tu juga tuan. Sebab apabila kalimah tu dah sebati dalam hidup kita, orang tak ajar pun tak apa. Tapi kalau kita jauh daripada kalimah syahadah ni tuan-tuan, kan, tak sebut, tak laksanakan, dah faham tetah lagi dah terbatal pula syahadah tu kan. Tuan-tuan ajar macam mana pun dia takkan boleh menyebutkan kalimah tersebut. Okey. Tuan-tuan, di samping itu Al-Quran ini dia juga boleh penawar penyakit fizikal tuan-tuan. Sebagai contoh saya sebutkan dalam satu riwayat. Pada zaman Nabi SAW masih hidup, ada sekumpulan sahabat tuan-tuan. Sekumpulan sahabat dia pergi satu perkampungan badui gitu tuan. Kemudian dia minta tolong bantuanlah kepada orang kampung tu, minta sedikit makanan dan sebagainya. Namun orang kampung tu tak bagi layanan tuan. Tak bagi makan, tak bagi tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian dia pun bangunkan di kemah lah, sahabat tu dekat tempat tersebut. Tak lama kemudian tuan, ketua kampung badui ni, ketua JKK kampung dia, dia dipatuk ular. Ketua kampung ni dipatuk ular. Lalu mereka nak cari penawar, macam mana nak ubat ni, dia tak mati, dia badan pun dah biru dah. Lalu salah seorang dari kalangan mereka kata, kalau kita jumpa sahabat Nabi tu, mungkin dia boleh menawar, boleh mengubat ketua kampung ni yang dipatuk ular. Kemudian pagi dia jumpa, dia kata, ada tak kalangan kamu yang boleh mengubat, sebab ketua kampung kami dipatuk ular. Maka kata sahabat-sahabat tadi, dia kata, tadi kami minta tolong, minta sedikit makanan, kamu tak bagi. Ni apabila kamu susah, kamu nak jumpa kami pula minta tolong. Boleh, tapi syarat kamu kena bagi upah kepada kami. Minta upah. Apa upah dia? Kambing lah dia kata. Jadi okey lah dia kata, kalau begitu pergi. Pergi tuan-tuan tahu sahabat dia baca apa? Dia baca surah Fatihah je. Baca surah Fatihah, sembuh. Hembus, automatik sembuh tu kan. Tapi sahabat-sahabat dulu dia baca surah Al-Fatihah ni, dia penghayatannya macam mana. Sekarang ni tuan-tuan baca 50 kali pun tak sembuh juga, sebab kita cuma baca je tuan. Jadi tuan-tuan apabila janji tadi nak upah kambing. Dia kata sahabat tu, kita sembelihlah kambing ni. Tunggu dulu, dia kata. Kita tanya dulu dengan Nabi SAW, boleh ke tidak kita makan kambing ni. Tanya Nabi. Nabi apa salahnya kata Nabi, tapi jangan lupa bagian untuk aku, kata Nabi SAW. Okey. Di samping itu tuan-tuan, Al-Quran juga yang lagi hebatnya adalah ubat kepada penyakit masyarakat. Penyakit jenayah segala macam ni tuan, ubat di Quran lah. Maknanya kena kembali kepada Al-Quran. Ni anak-anak zina kita kan, anak tak sah tarak sekian ratus ribu orang. Agak-agak dengan apa cara nak mengobati kan tu, balik kepada Quran. Laksanakan hukum Al-Quran tuan-tuan. Walaupun orang kata ekonomi kena jalan sekali tuan-tuan. Kena jalan sekali. Dan orang kata kalau sebat 100 kali tu matilah tuan. Sebat syariat ni tak sama macam sebat sekarang tuan-tuan. Kalau sebat sekarang tu sekali sebat kan dia punya dia terbenam kan. Itu mak cakap tuan-tuan boleh mati pucuk tuan-tuan. Kalau sebat dengan sebatan begitu. Tapi sebat secara syariat, tuan-tuan tengok di YouTube yang berlaku di Aceh kan. Aceh telah melaksanakan syariat. Sebat tu tak boleh macam ni tangan. Dia sampai sini je. Sampai sini je. Pukul.
100 kali pun tak ada apa. Tapi yang paling pentingnya ianya taklah dilaksanakan di dataran mereka. Yang dipertontonkan di halayak ramai itu. Itu tuan-tuan yang menjadi kesan kan, sebab hukum Islam ni sifatnya adalah nakalan minallah, cegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian di samping itu tuan-tuan, Al-Quran ini di antara isinya adalah dia mempunyai pengaruh yang kuat kepada jiwa manusia. Sebagai contoh kan tuan-tuan, Umar bin Khattab kan semulanya Umar bin Khattab ni dia bawa pedang bagi tujuan nak bunuh Nabi SAW. Lantas orang kata, kau nak bunuh Muhammad, wahai Umar, adik kau sendiri Fatimah binti Khattab dah masuk Islam, adik kamu dah masuk Islam. Maka Umar pun pergi ke rumah adik dia, yang dilempang adik dia tu kan. Kemudian suami adik dia Said bin Said, dia pun tak tunjuk adik ipar dia tu kan. Dan lepas tu kan dia melihat mushaf Al-Quran, dia baca surah apa? Surah Taha. Dia apabila baca surah Taha, lembut hatinya, lantas minta dibawa kepada Nabi SAW untuk melafazkan syahadah. Ini menunjukkan Al-Quran ini dia mempunyai pengaruh yang besar kepada jiwa manusia dan boleh melembutkan hati manusia. Dan isi Al-Quran ini diantaranya tuan-tuan, dia adalah memberitakan peristiwa masa lalu dan masa akan datang dengan sangat tepat. Dan kita maklum dalam Al-Quran tu isinya adalah kisah-kisah untuk jadi ibrah, pengajaran kepada kita. Di antaranya kisah umat Nabi Lut, umat Nabi Lut, LGBT tuan-tuan. Maksudnya umat Nabi Lut ni pengamal homoseks. Pengamal homoseks tuan-tuan. Maknanya tu yang Allah SWT terbalikkan bumi Sodom tuan-tuan. Bayangkan umat Nabi Lut ni malaikat boleh nak rogol tuan-tuan. Tu hebatnya kan. Malaikat datang ke rumah Nabi Lut, dia pun hintai-hintai, dia tertarik. Malaikat kan menyerupai seorang lelaki yang handsome tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak kita sekarang ni, kumpulan LGBT ni pun dah hebat tuan-tuan. Saya dipahamkan siapa-siapa orang daripada luar negara nak cari tempat di mana yang boleh layan ni tuan-tuan, homoseks ni, dia dah tahu mana tempat dia nak pergi. Saya ada pengalaman tuan-tuan, 2-3 tahun lepas tuan-tuan, ada seorang budak ni dia anak ikan tuan-tuan. Maknanya dia dijaga oleh seseorang untuk melayan dia sebagai anak itu, budak ikan ni dia bagi banglo, dia di kondo, dia bagi kondo satu, dia bagi kereta, bagi kredit kad tuan-tuan. Dan saya tanya dengan budak ni tuan-tuan, dia belajar ngaji apa, akhirnya dia kata dia nak taubat dah belajar ngaji. Saya tanyakan dia, kita boleh kenal ke, saya kata, orang-orang yang pengamal homoseks ni? Boleh Ustaz, dia kata. Sekali pandang je kita dah tahu yang orang ni adalah pengamal homoseks, dia kata. Cara macam mana, saya kata? Saya tengok bibir dia Ustaz, bibir dia, hidung dia dan mata dia. Kita tengok sepintas lalu, kita tahu yang dia ni adalah pengamal homoseks. Tapi saya tengok dekat sini ni tak ada tu kan, bibir dia okey semua. Ada pernah itu. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi disebutkan bahwasanya isi kandungannya itu cerita tentang sejarah umat-umat terdahulu untuk menjadi iktibar pengajaran kepada umat yang terakhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan Al-Quran ini tuan-tuan, kita maklum bahwasanya apabila berlaku perang salib kan, perang salib dia berlaku selama 2 abad, selama 200 tahun, dan setidak-tidaknya terdiri daripada 7 gelombang perang salib ni tuan. Namun dalam peperangan tersebut, setiap kali peperangan sebahagian besar kemenangannya adalah di pihak orang Islam. Termasuk peperangan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi tuan-tuan dalam membebaskan Palestin. Sampailah satu ketika tuan-tuan, seorang tentera Nasrani ini tuan-tuan, dia tertangkap. Dia tertangkap, seorang tentera yang berpangkat besar tertangkap, dan dia ditawan oleh tentera Islam, dan tentera Nasrani yang ditawan ini diperlakukan dengan baik selama dia berada dalam tawanan. Satu hari tuan-tuan, dikatakan apa yang berlaku, yang dilihatnya di kalangan tentera-tentera Islam ni, tentera Nasrani ni kan, setiap malam dia memperhatikan tentera-tentera Islam ni tuan. Mereka dapati tentera Islam ni apabila malam menangis,
sambil membaca Al-Quran. Baca Quran menangis, baca Quran. Dia orang dulu tuan-tuan memanglah dia baca Quran mengalirkan air mata. Contoh macam Umar bin Khattab kan tuan-tuan, apabila dia mendengar orang membaca tentang ayat-ayat yang cerita tentang azab Allah, pingsan. Umar bin Khattab boleh pingsan. Paksa dihantar hafah bawa balik ke rumah dan tak keluar rumah 2-3 hari. Apabila dia keluar rumah, didapati di bawah mata dia tuan-tuan berbentuk satu garisan hitam. Kerana banyaknya air matanya mengalir. Itu orang awal Islam dahululah tuan-tuan. Ini cuma persoalannya kita sekarang ni, bila kali terakhir kita menangis ketika membaca Quran? Sebab orang dahulu orang itu, makanya Al-Quran tu memberikan kekuatan kepada mereka. Al-Quran tu hidup di dalam hati-hati mereka. Kita barangkali hanya sekedar membaca saja tuan-tuan. Tu kita tak dapat menghayati secara mendalam isi kandungan Al-Quran tersebut. Jadi apabila tentera Nasrani yang ditawan ini tuan-tuan, dia melihat apabila waktu malam tentera Islam menangis sambil membaca Al-Quran, dia kata bagaimana seorang yang begitu perkasa pada siang harinya di medan tempur, di medan perang, boleh menangis dalam keadaan merintih, dalam keadaan teresak-esak ketika membaca Al-Quran pada waktu malam. Akhirnya mereka membuat kesimpulan, disitulah letak kekuatan, disitulah letaknya kekuatan tentera Islam ini. Dia buat kesimpulan begitu kan. Maksudnya tentera Islam ni kekuatannya terletak pada apabila malam mereka menangis sambil membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya dalam setiap peperangan selama 2 abad lamanya mereka menderita kekalahan. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka pun mengirim surat. Yang ditawan tadi, tentera tadi mengirimkan surat kepada pasukannya, dan isinya dia kata apa? Jika kita ingin mengalahkan kaum muslimin, kita tidak akan dapat mengalahkan mereka melalui peperangan fizikal. Dia kata tetapi caranya mestilah jauhkan orang Islam ni daripada Al-Quran. Itu caranya. Itu makanya Gladstone, Gladstone salah seorang Perdana Menteri Great Britain, satu ketika tuan-tuan, dia pegang Al-Quran di Parlimen British ketika itu. Dia kata selagi umat Islam, selagi pemuda-pemuda Islam berpadukan dengan buku ini, dia kata selamanya kita tidak akan dapat menawan mereka, bahkan kita sendiri pun dalam keadaan terancam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka itu dikatakan dalam perang salib ni, setelah perang salib gelombang terakhir pada tahun 1248 1254 berakhir, maka dilancarkanlah perang salib secara baru, terkenal dengan nama Ghazwul Fikri. Ini perang salib baru tuan-tuan. Ghazwul Fikri memberi makna kepada dia secara bahasa dia terbagi 2 perkataan. Ghazwah maknanya berarti perang, serangan, serbuan. Fikr memberi makna kepada pemikiran. Maknanya serangan, serbuan di sini berbeza dengan serangan ataupun serbuan qital, maknanya perang fizikal. Maknanya bagaimana menyerang melalui fikiran. Maknanya istilahnya penyerangan sebagai cara terhadap pemikiran umat Islam bagi merubah apa yang ada di dalam dada fikiran mereka, sehingga mereka tak mampu lagi mengeluarkan dari dirinya hal-hal yang benar, kerana pemikiran mereka telah dicemar dan bercampur aduk dengan fikiran songsang. Itu mereka terutama kan ada istilah mereka hantarkan 3S kan, song, sport, sex kan. Dengan 3 ni dah tuan-tuan, dia boleh melemahkan pemuda-pemuda Islam melalui nyanyi-nyanyian, budaya hedonisme tuan-tuan. Kemudian melalui sport, sukan, campak bola sebiji dekat badan, ramai tak sembahyang tuan-tuan. Kemudian melalui seks bebas tuan-tuan. Dan dengan arak, dengan dadah dan sebagainya. Dan serangan itu sekarang dah berhasil. Bagaimana mereka telah menghancurkan pemuda-pemuda Islam. Tak perlu dengan mana melalui serangan ini tuan-tuan, dia lebih kuat, lebih hebat. Kita nak guna 1000 meriam pun tak boleh nak kalahkan orang Islam ni kita, tapi dengan cara itu. Dan nyatanya mereka telah berhasil untuk menjauhkan umat Islam ni daripada Al-Quran, sehingga umat Islam ni tidak lagi hidup berpandukan Al-Quran, tidak lagi menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan zalikal kitab
la raiba fihi hudal muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sempena Ramadan, bulan yang berkat ini, marilah sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Macam mana cara kembalinya? Baca, hayati, fahami dan usahakan untuk melaksanakan setidak-tidaknya dalam diri kita sendiri dahulu. Dan kalau peringkat yang perlukan masyarakat kolektif, maka usahalah untuk kita bersama dengan orang-orang yang nak meletakkan Al-Quran ni di atas, di atasnya. Sebagaimana al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tu tinggi, tak ada yang dapat menandingi ketinggian Islam tu. Maknanya kita letakkan Islam, Al-Quran tu di atas. Islam, Al-Quran tu perintah kita. Sekarang ni kita berada di sebuah negara yang Al-Quran Islam tu diperintah, kan? Kita nak Islam, Quran tu perintah kita. Okey, saya rasa itu saja sebagai renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada baiknya untuk saya sendiri dan juga kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah, kerana Engkau masih memilih kami untuk berada di tempat yang mulia, di rumah-Mu ini. Maka muliakanlah kami ya Allah di dunia ini dengan dipermudahkan segala urusan kami, dan muliakan juga kami nanti di akhirat dengan dibebaskan kami semua dari azab neraka dan dimasukkan kami ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba-Mu yang dhaif, yang kerdil, yang banyak melakukan dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang memohon ampun kepadamu. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, sama ada dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Sama ada dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun kami terlanjur melakukannya. Ampunilah juga dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Sayangilah keduanya sebagaimana ibu dan ayah kami telah menyayangi kami sejak kami masih kecil lagi. Ampunilah dosa pasangan hidup kami, isteri suami kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru, ustaz-ustaz kami. Ampunilah dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Bagi ayah ibu kami, sahabat handai kami yang kini telah berada di dalam kubur mereka, kami mohon kepadamu ya Allah, layanilah roh mereka sebagaimana Engkau melayani para nabi dan rasul-Mu, para syuhada, salihin, muttaqin dan para wali-wali. Seandainya kubur mereka sempit, tolonglah Engkau lapang luaskan ya Allah. Seandainya kubur mereka gelap, tolonglah Engkau terangkan. Seandainya roh mereka diazab oleh malaikat mungkar dan nakir-Mu, tolonglah Engkau bebas dan merdekakan. Jadikanlah kubur mereka sebahagian dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur mereka sebahagian dari liang azab neraka-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikanlah kami suami yang soleh, isteri yang solehah. Anak-anak kami ya Allah, pimpinlah mereka agar mereka menjadi anak soleh dan solehah yang dapat mendoakan kami, terutama ketika kami berada di alam kubur nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai. Jangan Kau biarkan kami jauh dari rahmat-Mu. Jangan Kau biarkan kami jauh dari hidayah petunjuk-Mu. Jangan Kau biarkan kami terombang-ambing tanpa hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Dan jangan Kau bolak-balikkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan hidayah. Wahai Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kami berbanding dengan Ramadan yang sebelumnya. Karena kami tak tahu wahai Allah,
Mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir untuk kami. Maka terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah puasa kami, terimalah solat kami, terimalah sedekah kami, terimalah qiyam kami, terimalah taubat kami. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil